Bismillahirrahmanirrahim. Testing 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, nampak dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pertemuan pada petang ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia kasih sayangnya dapat sama-sama kita bersiaran di alam maya di kuliah asar surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perpanjangkan umur kita dalam ketaatan, diberikan kesempatan untuk melakukan segala jenis amal ibadat dalam suasana kita dilanda dengan pelbagai ujian daripada pelbagai sudut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadat yang kita lakukan dan sekaligus kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang soleh insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat, para tabi'in, tabi'in, doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Myanmar, di Kashmir, di Uyghur, di selatan Thailand, di Filipina, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka, khususnya yang berada di Palestin, di bumi Al-Quds, di bumi Gaza, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak mampu ditanggung oleh kebanyakan umat manusia. Dan pada masa yang sama juga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang sedang dilanda dengan wabak penyakit COVID-19 ini diberikan kemudahan untuk berhadapan dengannya dan ditunjukkan jalan keluar di atas segala kemelut yang melanda. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan perempuan, khususnya bagi AJK Surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Dan saya minta maaf, Surau An-Nur ni banyak kali dah jemput saya untuk turun ke sana, namun akibat daripada MCO dan seangkatan dengannya maka saya tak dapat turun. Dan tanpa mematahkan hasrat dan impian jemaah Surau An-Nur fasa 3A Seremban, jadi kita dapat sama-sama live pada petang ini. Dan terima kasih di atas kehadiran semua pada petang ini, iaitu Danisha, Kak Syah, terima kasih hadir. Pada Puan Umi Tok Melah, Puan Siti Maisarah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juridah Osman, Puan yang hadir, siapa lagi yang saya kenal. Kepada Tuan Zulkifli Mahadi, terima kasih pada Tuan Zul sudi jemput. Dan didoakan kebaikan buat semua insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Kita masih lagi berkesempatan bertemu di bulan Syawal dan kita berada di petang hari Jumaat. Antara saat ataupun momen yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara waktu yang mustajabnya doa adalah di waktu petang Jumaat. Selepas asar ni
adalah masa yang terbaik untuk berdoa. Ada beberapa waktu yang disebut oleh Nabi SAW sebagai waktu yang sesuai untuk berdoa ataupun mustajabnya doa. Pertama, waktu sahur. Yang kedua, waktu berbuka. Yang ketiga, di saat setiap kali lepas habis sembahyang. Yang keempat, kita berdoa di padang Arafah, di makam Nabi Ibrahim. Dan antara lain waktunya adalah sebelum waktu maghrib ataupun di waktu maghrib selepas asar dan sebelum maghrib pada petang Jumaat. Kita berada pada saat yang terbaik untuk berdoa. Dah pun kita berada di taman-taman syurga, majlis-majlis ilmu seumpama ini yang Nabi SAW sebut dalam hadisnya, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke syurga. Satu, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni mudah jalannya ke syurga. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepadanya ketenangan, tenang duduk dalam majlis ilmu. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, malaikat turun lagi mengerbangkan sayap-sayapnya mohon ampun pada Allah Ta'ala. Dapat doa daripada para malaikat, malaikat recommend kita untuk diampunkan. Kemudian wa dzakara asmahu liman indah, nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan para malaikat. Allahu akbar. Ini antara kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu yang orang lain tak dapat. Jadi itu berbangga dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita dipilih untuk duduk dalam majlis ilmu. Bahkan ada pula kawan-kawan yang tag kita. Terima kasih pada daripada Lisa HQ, pada Denisha, Kak Syah, Maisarah yang sudi tag ramai orang. Kak Azhar, Allahu Akbar. Kalau Allah campakkan perasaan suka duduk dalam majlis ilmu dalam hati kita, Allah letakkan perasaan suka duduk dalam majlis ilmu, berarti itu satu isyarat yang subhanallah hebat, kerana kita berada di dalam halaqah di kalangan orang-orang yang cintakan jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah kita berada di petang hari Jumaat, waktu yang terbaik untuk berdoa, duduk dalam suasana ketaatan, environment ilmu seumpama ini, lagi sesuai untuk berdoa. Mari sama-sama tuan-tuan perempuan terpasangkan niat untuk terus melakukan amal ibadat semaksimum mungkin, agar Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kita jalan yang terbaik dalam meniti perjalanan hidup yang penuh dengan dugaan. Tuan-tuan dan puan, kita berada di pertengahan bulan Syawal, ya. Saya minta maaf lewat sikit. Tadi saya nak cuba live, ya, tapi saya tak nampak kita punya frame ni tak berapa nak center dengan saya punya iPad. Jadi saya terpaksa bertukar-tukar. Sekejap meletang, sekejap menegak. Saya kira menegak ni nampaklah dia punya nombor akaun tu. Ya, jadi minta maaf tadi sekejap masuk, sekejap keluar, sekejap masuk, sekejap keluar. Ala kulli hal, ya. Mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, secara hakikatnya kita berada di satu saat di mana kita berada di pertengahan bulan Syawal, ya. Bulan Syawal ni mari sama-sama kita pertingkatkan ibadah puasa sunat Syawal, habiskan puasa 6 dan sama-sama meraih kelebihan puasa setahun. Kemudian bulan Syawal ini bulan untuk kita merancang aktiviti ibadat sepanjang tahun. Mana mungkin, terima kasih pada Puan Jamnah Daud hadir pada petang ni, Siti Maisarah hadir, terima kasih Nur Hayati Imat Saad. Mana mungkin kita minta pada Allah untuk bertemu Ramadan tahun depan. Kita mintakan pada Allah bulan Ramadan. Selalunya itu doa di akhir-akhir Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan, ya Allah. Temukan kami dengan bulan Ramadan, ya Allah. Kita minta pada Allah bulan Ramadan contohnya. Mana mungkin kita boleh dapat sesuatu reward kalau kita tidak hargai reward yang sedia ada. Apa janji, apakah bentuk jaminan yang boleh kita bagi tahu pada Allah Ta'ala untuk Allah berikan kita bulan Ramadan adalah dengan kita dulu memanfaatkan masa yang ada di bulan Syawal, dengan kita buat sungguh-sungguh ibadah di bulan Syawal sebagai bukti bahawasanya kita akan hargai bulan Ramadan yang akan datang. Jadi bulan Syawal ini bulan kita merancang untuk ibadat sampai tahun depan. Terima kasih kepada Syah As-Sagaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran semua didoakan kebaikan bersama, berada di dalam taman syurga,
walaupun kita jauh, masing-masing terpisah, ada yang daripada Terengganu, ada yang daripada Perak, ada yang daripada Johor, namun kita bersama di dalam taman-taman syurga. Biarlah kita saling ingat mengingati di dalam ini, dan mudah-mudahan di dalam syurga kita akan saling mencari di kalangan kawan-kawan kita yang turut hadir ke dalam taman syurga, insya-Allah. Jadi bulan Syawal ni adalah bulan untuk kita merancang ibadah sampai tahun depan. Rugi kalau kita berada di bulan Syawal kita tidak merancang ibadat. Tuan-tuan, hakikat sebenar kejadian manusia adalah satu persinggahan, dan kita akan berjalan menuju hidup ini, menuju ke satu titik kematian. Ceritanya kita semua akan mati. Secara hakikatnya kita semua akan mati. Yang kita semua duk risau, kita semua duduk takut, kita semua duk rasa macam tak insecurity, rasa takut, rasa tidak ada keselamatan. Sebab apa? Sebab kebanyakannya adalah kita takut terpisahnya kita dengan dunia. Ya? Kita pada asasnya kita takut terpisahnya kelazatan dunia daripada kita. Nabi SAW pesan pada kita, tuan-tuan dan puan, dia kata, banyakkan kalian untuk mengingati perkara yang mencabut kelazatan hidup. Yang mencabut kelazatan hidup, Nabi suruh kita ingat banyak, itu mati. Bila kita ingat mati, ya, ianya merupakan satu motivasi yang paling utuh, paling kuat untuk kita melakukan amal ibadat secara istiqamah. Ya, bila kita tahu hidup kita ni hanyalah satu persinggahan, ya, bila kita tahu hakikat sebenar kejadian manusia ini adalah sekejap sahaja dan kita bakal meneruskan perjalanan yang jauh, maka itu adalah motivasi yang terbaik untuk konsisten melakukan ibadat. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana ya tips untuk buat ibadat? Macam mana tips nak istiqamah dalam ketaatan? Jawapannya mudah. Jawapannya adalah bila kita banyak ingat perkara yang mencabut kelazatan hidup. Itu Nabi pesan. Banyakkan kalian mengingati tercabutnya nikmat dunia daripada kita. Maka kita akan banyak buat baik. Antaranya adalah kematian. Jadi kita hidup ni akan meniti satu titik kematian, di mana titik kematian itu adalah permulaan hidup yang lebih panjang. Salah saya kontak kawan saya yang berada di Palestin. Dia kata apa? Dia kata Syekh Sabran, dia kata nahnu fi Palestin. Dia kata kami di Palestin ni, kami dah letak dekat mindset kami, iaitu kami ni tinggal nak masuk, melangkah ke pintu syurga dengan hanya menjemput satu peluru daripada penjajah dalam badan kami. Gitu. Dia membayangkan untuk masuk syurga hanya sekadar membiarkan satu peluru itu tembus ke dalam badan mereka. Terus masuk syurga. Nampak betapa disebabkan mereka terkenangnya mati itu. Mereka tak nampak mati itu sebagai benda penghalang, tapi mereka jadikan itu sebagai gerbang untuk masuk ke dalam syurga. Itu motivasi yang hebat. Sebab itu mereka tak kisah pun kalau dunia tidak mahu tolong mereka, tak apa, sebab mereka tahu mereka ada syurga, mereka ada Allah Ta'ala. Itu motivasi yang terhebat yang mereka diberikan oleh Allah Ta'ala, yang Allah berikan pada mereka untuk mereka terus mempertahankan bumi Al-Quds. Ustaz bercakap dengan orang Palestin itu macam cakap bahasa Melayu ke? Kita bercakap bahasa Arab lah. Kif halukum, syukhbarukum, ishluna, kan? Narju an antum bi khair. Kita cakap tu kullu am antum bi khair, kita doakan dia kebaikan. Macam kawan lah, memang cakap kawan, tapi cakap bahasa Arab lah Kak Zah, cakap bahasa Arab, ya. Mati itu nikmat sejati, kata Syah As-Sagah. Betul, ya. Mati itu adalah nikmat yang sebenar. Ulama silam ataupun para sahabat, mereka tidak pernah menampakkan mati itu sebagai kesedihan, ya. Berkesedihan di sini maksudnya untuk diratapi, tidak. Mereka sedihlah di atas kematian, tapi mereka meletakkan mati itu sebagai permulaan kepada hidup yang lebih seronok, yang lebih bahagia, ya, yang lebih nak pergi ke syurga mestilah kena mati. Mana boleh orang nak masuk syurga tapi tak nak mati, ya. Terrornya, banggalah dengan ustaz kita ni. Tak ada nak bangganya pun. Hakak Khairul Niza,
Semuanya itu kurniaan daripada Allah Ta'ala. Dah memang duduk Arab. Duduk 4 tahun dekat tanah Jordan. Takkan tak bercakap Arab. Memang kena cakap Arab lah. Kalau tidak macam mana nak belajar, macam mana nak jawab bahasa Arab, nak jawab nak buat tesis dan sebagainya. Terima kasih pada Puan Zahra Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada cahaya kemuliaanku, kekuatanku, izzati. Terima kasih hadir. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan. Baik. Petang ni kita nak cerita PKP ini suatu motivasi. Tajuk petang ni agak bombastik, iaitu PKP adalah suatu motivasi. Maksudnya kita duduk di rumah pagi ni. Baik. Kita semua ni duduk di rumah belaka tak? Dan semuanya ber-PKP. PKP ni jangan kita nampak ianya satu sekatan, ya. Kita semua tak sedia maklum lah. Kita semua ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ekonomi kita jatuh. Apa lagi? Pergerakan kita tersekat. Apa lagi? Pekerjaan kita terganggu. Apa lagi? Ekonomi kita. Apa lagi? Keselamatan kita. Segala-galanya terganggu. Kita anggap kadang-kadang setengah orang Islam menganggap PKP ini ataupun ujian corona COVID-19 ini menyebabkan kita rasa kita hilang kualiti hidup. Ya, hilang kualiti hidup. Baik, kita tengok sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi diuji daripada pelbagai sudut. Pada usia 40 tahun, seawal umur 40 tahun, Nabi diangkat menjadi rasul. Bila Nabi diangkat menjadi rasul, Nabi digelar sebagai sahirun, kadzabun, majnunun, asatirul awwalin, kahinun, syairun. Nabi digelar penipu, pendusta, ahli sihir, dongengan, kaki sembang, segala gelaran-gelaran yang tak senonoh Nabi terpaksa tanggung. Kerana apa? Kerana Nabi bawa Islam. Hilang nama baik pada usia 40 tahun bukanlah satu benda yang kita impikan. Ya, satu. Selang beberapa tahun Nabi SAW kena boikot. Nabi kena boikot selama 2 tahun dalam peristiwa pemboikotan Bani Hashim. Hilang ekonomi. Dalam kitab Rahik Al-Makhtum menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak hidup, Nabi terpaksa makan daun kering, rebusan daun kering dan ranting-ranting. Zaman Jepun jajah tanah Melayu, ya, tok nenek moyang kita yang saya dengar lah. Mereka makan kelapa dengan ubi kayu. Ubi kayu dengan kelapa tu makan. Dia kata pagi-pagi Ustaz, rasa macam berpesta, kelentung-kelentang. Dapur ni tumbuk ubi kayu, dapur sana ketuk ubi kayu. Jadi pesta seronok. Ya? Nabi SAW 2 tahun tak ada pilihan. Nak makan apa pun tak tahu. Bayangkan Nabi berhadapan dengan orang tua yang nakkan ubat, tapi tidak ada ubat yang boleh kita bagi. Mati. Cuba bayangkan Nabi SAW berhadapan dengan anak kecil yang nak disusukan tapi tak ada susu boleh diberikan kerana ibu tak ada susu. Kalau ibu tak cukup makan, mana nak ada susu dalam badan? Nabi terpaksa melihat anak kecil yang menangis tetapi tidak ada makanan yang hendak diberikan. Tekanan tak tuan-tuan dan puan? Tekanan. Pressure ataupun stres. Kalau kita nak cerita ekonomi kita down, kita masih lagi banyak peluang untuk bangkit. Ramai je orang yang berhenti kerja lepas tu berniaga, survive. Dia akhir zaman ni ataupun zaman sekarang ni, dia kata no money no problem, dia kata, but no initiative big problem, kata orang putih. Kalau tak ada duit tak ada masalah, tapi kalau tak ada ikhtiar itu masalah yang besar, ya. Siapa yang kalau kita tak ada duit, it's okay sebab ramai orang tak ada duit. Tapi kalau tak ada usaha, tak ada ikhtiar, itu yang masalah besar, ya. Islam suruh kita bekerja, Islam suruh kita berikhtiar, Islam suruh kita berusaha. Bukan duduk je meratap, ya Allah, hai, aku tak tahulah aku nak jadi apa ni, ya Allah, duit pun dah tak ada, kerja pun dah tak ada. Habis tu duduk saja ke tunggu makanan turun daripada langit? Tidak. Nabi SAW berhadapan dengan situasi yang lebih dahsyat. Melihat orang tua dan anak kecil yang kedua-duanya memerlukan bantuan makanan dan ubat-ubatan tapi akhirnya meninggal depan mata. Waalaikumsalam kepada Mar WKN. Waalaikumsalam. Puan Raja Asyah, terima kasih hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Puan Ju Jack kata terima kasih sudi hadir, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pertemuan ini. Bagi yang baru hadir, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Mudah-mudahan pemilihan kita berada di taman syurga ini dicatatkan oleh para malaikat, ya. Allahu akbar. Zaman sekarang ni tak macam dulu dah. Zaman sebelum PKP, kita kena datang ke masjid, kena bawa kereta, kena pergi berhimpit-himpit untuk duduk dalam taman syurga. Dengan adanya medium FB umpama ini, kelas-kelas duha online, kelas-kelas maghrib, kelas-kelas online seumpama ini iktibarkan sebagai satu majlis ilmu. Cuba nilai, cuba bayangkan betapa ramainya manusia betapa ramainya malaikat yang terpaksa buat kerja ekstra untuk mencatat nama-nama kehadiran mereka yang duduk dalam taman syurga. Syukur lain okey petang ni walaupun angin kuat. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam pada Puan Haliza Jamnat Haliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Nenek Mika yang hadir. Seremban jelas. Seremban memang jelas dah, kan, sebab dekat dah dengan surau. Surau ni pun memang di Seremban. Saya ni di Taman Melawati di Kuala Lumpur. Kan. Terima kasih pada semua yang hadir. Baik. Kita bicarakan PKP satu motivasi di mana ramai orang terpaksa rasa down dan sedih dengan ujian yang berlaku. Kita sorot balik sejarah hidup Nabi SAW. Kuala Langat jelas kata Puan Zailina. Masya Allah, daripada Kuala Langat. First time saya dengar orang respon daripada Kuala Langat. Baik. Nabi SAW hilang nama baik. Siapa di sini yang hilang nama baik? Siapa pernah kena fitnah di tempat kerja? Siapa pernah kena? Siapa pernah rasa dia di tempat kerja orang fitnah dia? Begitulah keadaan Nabi SAW. Nabi umur 40 tahun, Nabi dihina, digelar seorang penipu, kan? Cuba siapa pernah tengok cerita Sarjan Hasan? Ingat tak bagaimana Sarjan Hasan tu di saat dia kecil, kan, orang kata dia apa? Dia penakut, kan? Hasan penakut, Hasan penakut, ya tak? Satu taman tu ataupun satu kampung tu panggil dia Hasan penakut. Punya geramnya Hasan ni masuk askar terus. Kata Hasan pengecut, Hasan penakut. Last sekali kawan tu jadi Sarjan Hasan. Siapa ingat cerita Sarjan Hasan? Semua ingat. Semua ingat. Dan itulah tekanan mental, disebut-sebut benda-benda yang tak senonoh. Sampaikan Nabi nak masuk Mekah, Nabi berada di kalangan orang Mekah. Mereka berbisik-bisik tentang Nabi seorang yang gila, seorang penipu, seorang pendusta. Ini tekanan dalam kehidupan. Maka datang tekanan yang kedua, iaitu ekonomi pula jatuh. Bila ekonomi jatuh, Khadijah ni seorang tycoon, businesswoman yang hebat. Sayyidina Abu Talib, pak saudara Rasulullah SAW, seorang yang hebat meniaga. Tapi kedua-duanya terpaksa terkesan, perniagaan mereka terkesan. Perniagaan mereka terkesan menyebabkan akhirnya mereka terpaksa menggunakan seluruh kekuatan, kekayaan, harta benda mereka untuk biarkan Bani Hashim kembali hidup. 2 tahun kena boykot. Allahu Akbar. Sedih, ya. Tapi itu yang dilalui oleh Rasulullah SAW. First time Ustaz sebut nama Kak Ju, terangkat suka Ustaz. Alhamdulillah, tak apa Kak Ju, didoakan Kak Ju sihat walafiat, amin ya rabbal alamin. Saya pernah difitnah oleh orang terdekat. Allahu Akbar. Ummi Aina doakan kebaikan, tak apalah, fitnah orang, mulut orang kita tak boleh kawal. Nabi tak boleh nak kawal mulut orang Quraisy, tapi Nabi boleh kawal amalan dan tindakan dia yang mana Allah Ta'ala sedang hitung. Dan Nabi hilang ekonomi. Cukup tak dengan ujian tu? Tak cukup. Mana cukup? Allah tambah lagi series of ujian, series of cabaran untuk Rasulullah SAW diangkat jadi orang yang lebih hebat. Tak pernah kena orang dengki sikit adalah, kata Puan Nur Hayati Ismail. Itu maksudnya memang Allah lindung kita. Kalau kita tidak mendapat tekanan dalam kehidupan, umpama orang tak marah ke kita apa ke, itu lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan dalam situasi Nabi SAW berdakwah di Mekah, Nabi perlukan perlindungan nyawa. Namun di saat Nabi perlukan perlindungan nyawa, protection, Allah Subhanahu Wa Taala matikan Abu Talib. Kematian Abu Talib merupakan satu cabaran yang getir yang terpaksa Nabi tanggung, sebab Abu Talib ni orang yang memberi perlindungan nyawa. Orang panggil protection, security.
Bila mati Abu Talib, diri Nabi terdedah dengan ancaman bunuh. Muhammad je kita bunuh, Muhammadnya bunuh. Mana boleh nak hidup di tempat orang nak bunuh kita? Masya Allah, Rawang mana Kakyat kat Bandar Tasik Puteri Rawang, Masya Allah. Didoakan kepada Kakyat Bandar Tasik Puteri Rawang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk di satu tempat orang nak bunuh, duduk di satu tempat kerja orang menyampah pun kita dah tak boleh nak tahan. Bayangkan di tempat tinggal orang nak bunuh kita. Keluar rumah je tu, Muhammad tu aku nak bunuh dia. Pergi ke mana-mana je nampak poster muka kita, wanted. Siapa bunuh dia dapat 1 juta dirham. Allahu Akbar. Pressure tak? Tekanan tak? Tekanan dan pressure yang Nabi hadapi. Nabi down tak? Nabi boleh down. Tapi Nabi tak pilih itu untuk down. Malah Nabi jadikan itu sebagai sumber inspirasi, motivasi untuk terus bangkit. Tingkatkan iman pada Allah Ta'ala. Selang beberapa bulan, tahun yang sama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan Sayyidatina Khadijah. Saya pernah kena fitnah dengan anak sepupu Ustaz. Allah, sedih ya. Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang kita fitnah ni memang sentiasa berlega dalam hidup kita. Hanya kita sahaja yang tahu. USJ, janganlah bocorkan nama USJ tu kan. Nanti kan orang panggil saya USJ sampai semalam, sampai dua malam sudah kan. Datuk Rashidi pun kata USJ dekat mana katanya. Tergelak orang ayah anda Tuan Haji Arsyad, dia kata USJ ni bukan USJ Subang Jaya, USJ tu Ustaz Sabran Jamil. Sudah dipanggil Ustaz Sabran Jamil. Saya duduk di Batu 17, masya-Allah. Baik. Di saat Nabi perlukan isteri, dia memerlukan kasih sayang, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan Khadijah. Hilang nama baik, hilang ekonomi, hilang keselamatan, security, hilang cinta. Khadijah yang sepatutnya, yang selalunya memberi suntikan semangat untuk terus Nabi mara ke depan. Khadijah yang banyak datang memberikan semangat untuk Rasulullah SAW terus berdakwah di Mekah. Tapi Nabi hilang Khadijah. Siapa pernah merasakan hilang orang yang disayangi? Siapa pernah rasakan? Saya ingat kita semua pernah merasainya. Saya bersyukurlah walaupun dalam keadaan ramai orang hilang, orang yang tersayang. Mak ayah saya masih lagi sihat di Kuala Kangsar, baru habis cucuk vaksin. Yang paling saya tak tahan tu, ayah saya cucuk vaksin, mak tak cucuk lagi. Itu masalah tu. Saya cakap, ayah kenapa tak cucuk serentak dengan mak? Tak tahulah. Rupa-rupanya ayah saya terlupa nak daftarkan mak sebagai dependent. Sudah. Jadi bapa saja cucuk vaksin, mak tak cucuk-cucuk. Tapi tak apalah, ala kulli hal kita doakan kebaikan. Sebaik Alung abang ada Perak sekali, ya tak? Baik. Jadi Nabi kehilangan orang yang dicintai pula. Hilang ekonomi, Nabi boleh tahan. Kehilangan nama baik, Nabi boleh tahan sebab itu diri Nabi. Kehilangan keselamatan, Nabi bertahan. Kehilangan cinta, Nabi hilang semangat untuk terus bawa Islam. Kalau kita di luar orang marah, balik rumah ada isteri, ada pasangan yang menenangkan jiwa, kita akan jadi kuat. Di saat Sayyidatina Khadijah wafat, Nabi SAW pun mengambil sahabatnya Zaid pergi ke Taif untuk meminta bantuan. Perjalanan pergi ke Taif lebih kurang 100 km. 100 km. Allahu Akbar. Saya umur 14, emak dan ayah dua-dua meninggal, masya-Allah. Allahumma fir lahum warhamhum. Didoakan kepada bonda dan ayahanda Nur Hayati Mat Saad, ditempatkan di kalangan orang yang soleh dan solehah, diampunkan dosa-dosa mereka. Hilang mak ayah, adik-beradik 5 orang. Allahu Akbar. Samalah ke ayat orang Allahu Akbar. Kadang-kadang ada orang diuji dengan pelbagai ujian, kehilangan orang yang tersayang. Itu tandanya, itulah lagi kena kuat kita buat ibadat. Bila kita rasa kita sedih, kita down nak buat ibadat, kenang balik untuk bertemu mereka di dalam syurga, maka itu motivasi yang terbaik untuk kita jadi orang lebih baik. Maka Nabi pergi ke Taif, perjalanan 100 km, perjalanan yang memenatkan. Bukan naik kereta, bukan naik kenderaan, tapi naik jalan kaki. Kalau naik kenderaan sekalipun, naik unta, naik keldai, bukan perjalanan yang tak penat. 100 km di padang pasir dengan panas, air kurang, makan kurang.
perjalanan yang memenatkan sampai di Taif untuk minta bantuan, tapi bukan bantuan yang Nabi dapat. Nabi dapat cercaan dan balingan batu. Nabi SAW dibaling batu, tuan-tuan dan puan. Allahu Akbar. Sampaikan dalam kitab menyebut darah Nabi mengalir bertakung di dalam kasut yang Nabi sedang pakai. Nabi duduk bersiku menahan kesakitan. Zaid berdarah di kepala mengalir sampai ke bahu membasahi baju. Nabi patah balik daripada Taif. Nabi angkat tangan kepada Allah, ya Allah, kepada siapa yang kau nak aku bawa Islam. Nabi tak kata pada Allah, ya Allah, kenapa ujian kau teruk sangat. Nabi tak kata begitu. Nabi kata, ya Allah, kepada siapa yang kau nak bawa Islam, yang kau nak aku bawa Islam ni. Nabi SAW di saat begitu pun Nabi tak pernah doa untuk diri sendiri. Nabi doa macam mana nak ajak manusia kenal Islam. Tuan-tuan perempuan, Nabi bawa Islam di zaman itu bermandian darah. Nabi SAW bawa Islam berbantalkan lengan, berbantalkan batu bata, tidurnya kurang, malamnya bangun merintih menangis, hartanya habis untuk umatnya. Nabi berjalan berjauhan, berpeluh-peluh untuk Islam. Nabi berkorban siang malam untuk Islam. Nabi tak pernah tanya apa Islam boleh bagi pada dia. Nabi tak pernah minta pada Allah turunkan bantuan. Bahkan sahabat minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tak minta kepada Allah Ta'ala bantuan? Nabi kata, innakum qaumun tasta'jilun. Kamu ni kaum yang tak sabar nak menang. Biarlah kita enjoy the pain. Sakitnya Nabi SAW. Nabi merasa sakit. Nabi di Taif tu dibaling batu, itu sampai ke muncak. Itu pun Nabi doa bukan untuk diri dia. Nabi doa, ya Allah, Islam ni nak letak di mana? Nampak? Dalam perang Badar pun Nabi doa, ya Allah, kalau kau matikan kami ni, ya Allah, tak ada siapa sujud pada engkau. Ceritanya Nabi punya diri dan hidup ni, Nabi tak kisah ujian datang dalam hidup dia. Nabi nak Islam ni semua orang embrace, semua orang beriman. Nabi bawa Islam, tuan-tuan perempuan, berdarah-darah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah petang Jumaat ni kita banyak ingatkan Nabi lah. Nabi bawa Islam ni bermandian darah. Kita bawa Islam di akhir zaman ya, kadang-kadang Allahu Akbar. Saya takut di akhir zaman ini, ialah orang nak, kadang-kadang orang anggap profession sebagai orang alim ataupun seorang ustaz yang masuk TV apa semua. Orang ramai akan rasa wow, gitu. Dia ada wow factor. Ustaz masuk TV Ijrah, Ustaz masuk Astro Oasis, Ustaz masuk TV. Dia ada wow factor. Tapi jauh di sudut hati, Allahu Akbar, takut tuan-tuan, takut. Di akhir zaman ini ujian orang, ramai orang nak tukar profession, nak jadi orang alim, belajar ilmu agama, kemudian boleh menyampaikan. Tapi ujian dia tak sama, fitnahnya tak sama. Zaman Nabi SAW bawa Islam bermandian darah, bermandian peluh. Takut nak berdiri depan Nabi esok di padang mahsyar. Nabi tanya, apa bukti kau berjuang untuk Islam? Ya Rasulullah, aku cakap depan iPad je. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rasulullah, aku duduk depan lampu, dalam aircon, depan iPad, aku memperjuangkan Islam. Nabi tergelak je. Sudahlah, ini ke bawa Islam. Suruh pergi Palestin takut, collect dana untuk Palestin, ciput je bagi. Tuan-tuan, itulah dilema yang sedang dihadapi orang yang bawa Islam di akhir zaman. Bagaimana nak berdiri depan Nabi? Nabi SAW tak tinggalkan harta. Nabi ada tinggalkan harta? Tak ada. Sayyidina Umar melihat Rasulullah SAW. Sayyidina Umar menangis. Rasulullah bertanya, wahai Umar, kenapa kau menangis? Umar kata, wahai Rasulullah, kau tengok badan kau ni berbirat-birat, daripada kaki, pinggang, tangan, semua berbirat-birat. Kau tak nampak ke Maharaja Rom dan Parsi? Hidup mereka dengan ketenangan dan kemewahan. Duduk di katil yang empuk. Menangis Umar melihat Rasulullah. Rasulullah ketawa, ya Umar, apa sangat dunia ni bagi orang yang mengejar akhirat. Cukuplah dunia ini untuk orang yang tidak beriman. Kita ada akhirat. Nabi SAW betulkan mindset sahabat untuk cari akhirat sebagai matlamat motivasi yang paling utuh. Di samping segala ujian kehidupan, Nabi letakkan sahabat untuk berpandangan jauh, iaitu akhirat. Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, apa yang bapa engkau tinggalkan? Bapa Aisyah ni Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Aisyah pun kata, wahai Umar, wahai Khalifah, ya,
Wahai khalifah, bapa aku ni tak ada apa pun di saat dia mati dia tinggalkan. Dia tinggal dua benda. Pertama, dia tinggalkan seekor binatang yang diguna untuk bekerja, seekor keldai. Yang kedua, dia tinggalkan sehelai baju yang dipakai masa dia sakit. Sayyidina Abu Bakar ada dua baju. Satu baju dia pakai, satu baju basuh. Bila baju dia pakai tu nak basuh, baju yang satu itu dah kering, dia pakai. Dia akan rotate dua helai baju. Di saat dia mati, baju yang dia dah pakai, yang dah basuh tu, dia dah wakaf siap-siap. Tinggal baju yang dia pakai tu je. Itu pun kalau boleh dia kata tolong bagi kepada Sayyidina Umar. Ini khalifah yang kedua yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai sahabat yang paling afdal. Sahabat yang mana kata Nabi SAW, semua pintu panggil dia. Pintu sabar panggil Abu Bakar, pintu puasa panggil Abu Bakar, pintu solat panggil Abu Bakar, pintu sedekah panggil Abu Bakar, semua pintu syurga panggil Sayyidina Abu Bakar. Itu insan yang hebat, ya. Tapi kita tak tahulah, tuan-tuan dan puan, ya. Kita ni Allah Ta'ala uji sikit saja. Allah uji sikit je. Sedikit daripada ujian umat terdahulu. Itu pun kita rasa takut now. Perasaan sekarang yang kita rasa PKP ini, inilah perasaan yang saling tak tumpah penduduk Rohingya dapat rasakan. Penduduk di Uyghur dapat rasakan. Penduduk di Palestin dapat rasakan. Penduduk di Kashmir dapat rasakan. Penduduk di Sudan, di Yaman, mereka merasakan kegentaran, mereka merasakan hidup mereka tidak ada keselamatan, insecurity. Tuan-tuan, masa perang di Syria, tahun 2010-11 tu orang Syria dah start berperang dah. Masa tu saya balik daripada Jordan tahun 2009. 2009. 5, 6, 7, 8. 2008 saya convo. 2008 habis. 5, 6, 7, 8. 2008 saya balik. 2008 Dah lupa dah. Allahu Akbar. 2008 8, 2006, 2007, 2009. 2008 tu semester akhir, saya balik pertengahan 2009. Bila saya balik 2009, lepas tu baru berlaku peperangan di Syria. Saya sempat kontak sahabat-sahabat, dia kata di Syria ni ya Syekh, dia kata di Syria ni kita tak boleh cerita adik ya kita ni sokong parti mana. Maksudnya abang tak boleh sebut pasal sokong siapa, adik tak boleh sebut sokong siapa, bapa tak boleh sebut sokong biasa siapa. Kalau abang sokong ISIS, adik sokong Bashar, bapa sokong pemberontak, masing-masing pegang pistol tembak sama-sama. Betapa rapuhnya hidup mereka di sana. Kita masih lagi boleh bersembang-sembang walaupun berlainan parti politik, itu tak ada masalah, boleh bersembang-sembang. Dia nampak je berdebat atas meja, atas kerusi, atas pentas tu beria-ria benar macam nak makan mikrofon. Tapi lepas habis ceramah tu, penganjur kata silakan makan. Mereka makan gelak-gelak je. Yang sambung bergaduh yang di bawah tu. Yang berceramah atas pentas tak ada bergaduh pun. Lepas tu dia makan lah. Sebab tu kalau kita nak benci, jangan melampau-lampau. Kalau nak suka, jangan melampau-lampau. Sebab kita tak tahu apa yang berjadi, apa yang akan terjadi pada akan datang. Sekarang mungkin bergaduh, esok mungkin berkawan. Hari ni mungkin berkawan, esok mungkin bergaduh. Jangan letakkan keputusan kita pada pergaduhan orang lain. Orang lain nak bergaduh, lantak. Yang penting neraca kita adalah neraca agama. Bagaimana orang Palestin? Mereka katakan, orang Palestin ni ustaz, kalau kita peluk cium anak pada waktu petang, waktu malam sebelum tidur kita peluk cium anak, esok belum tentu mereka boleh peluk cium anak lagi. Maksudnya peluk cium di waktu malam ini adalah peluk cium wida, salam yang terakhir, tak tahu esok bangun ke tidak. Kita masih lagi ada ruang dan peluang untuk jumpa anak. Kita diarahkan untuk duduk di rumah aja. Itu ujian yang paling besar orang Malaysia ni. Kita diuji untuk duduk di rumah. Punyalah senangnya Allahu Akbar ujiannya, ya. Dan di sebalik ujian ni semua tuan-tuan perempuan, ya, Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Kita ber-PKP ni satu motivasi sebenarnya untuk kita kembali menilai hakikat sebenar diri kita, ya. Kadang-kadang kita rasa kita dah penat dengan hidup, kita tak tahu apa yang kita kejar. Ya, kadang-kadang kita kerja daripada pagi sampai petang sampai malam, lupa nak tengok anak, lupa nak tengok suami, lupa nak tengok isteri. Kita kerja siang malam pagi petang untuk kumpul duit, tak jaga kesihatan, tak jaga agama Allah. Namun bila kita sakit, kita gunakan semua kekayaan yang kita kumpul ni tadi untuk sihat balik.
Namun bila kita dah sihat balik, kita gunakan tenaga masa yang kita ada untuk kumpul duit balik. Kemudian sakit, lepas tu sihat, lepas tu sakit, lepas tu sihat, kita tidak prioritize dalam hidup. Kita tidak ada keutamaan. Bila kita tidak ada aulawiyat dalam hidup, maka Allah datangkan PKP untuk kita restructure balik segala hidup kita ni. Bila berlaku PKP ni, kereta besar pun tidak bernilai, pangkat besar pun tidak bernilai, ada harta beribu-riban pun tidak bernilai, ada hotel berpuluh-puluh biji pun tidak bernilai, ada properti yang semuanya tidak bernilai. Yang bernilai di saat PKP ini adalah anak, suami, isteri yang berada di depan mata. Mereka inilah yang harta kita ni. Yang Nabi bagi tahu, bila kita mati, 3 benda ikut kita ke dunia, ke tanah kubur, 2 balik, 1 je tinggal. Harta ikut sampai kubur, kemudian amalan hantar kita sampai kubur, kemudian ahli keluarga hantar kita sampai kubur. Yang balik harta, yang balik kaum kerabat balik, yang tinggal amalan. Dan Nabi sebut juga, doa anak-anak yang soleh inilah yang akan membantu kita menjadi saham akhirat. Dah masa kita ber-PKP ni, nampak anak bini depan mata, inilah investmentnya, inilah peluang untuk kita betulkan balik apa yang telah kita tercicir. Hilang masa dengan anak, kita lepaskan anak kita di sekolah untuk dia belajar agama. Sekarang ni Allah bagi, ni anak ni aku bagi amanah pada kamu, didik dan ajar Quran. Contoh, ya. Kadang-kadang kesilapan mak bapak, kita biarkan anak kita tu dididik oleh orang lain, sedangkan Allah bagi amanah pada kita untuk kita didik. Ya, kita boleh berkorban siang malam untuk kerjakan satu syarikat, untuk bekerja untuk syarikat. Allah bagi anak dan bini kita letakkan sebagai nombor 2, nombor 3. Sedangkan itu tanggungjawab yang esok kita nak jawab esok depan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hartanya. Ya? Kawan saya tuan-tuan ada 7 kereta bersusun depan rumah. Dia kata, Syekh, kereta ni semua tak boleh buat mana Syekh. Ni Alphard, ini Mustang, ini ada kereta Volkswagen, ini ada kereta Bentley. Kereta semua bersusun depan rumah tapi satu pun tak boleh bermanfaat. Nah, ini zaman PKP ni memberikan kita motivasi untuk hargai manusia. Kita ada anak depan mata, ada isteri, ini satu semangat yang perlu kita pupuk, hargai manusia mengatasi segala-gala harta yang kita ada. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita tuan-tuan dan puan terhadap 4 benda. Ini mungkin di perakhiran lah. La tazula qadaman abdin yaumal qiyamah. 7 kereta setiap hari pakai satu kereta. Yalah, itulah maksudnya. Maksudnya dah masanya untuk dia start give away, start melepaskan dunia satu persatu, untuk dia restructure balik duit yang dia ada ni. Dia jual kereta, set up satu kedai tu run untuk sponsor Mahat Tahfiz. Jual satu kereta untuk set up satu stall burger, run stall burger tu untuk surau. Maksudnya dia dah ke arah itu dah. Dia dah ke arah memberi manfaat pada orang lain lebih berbanding keperluan sendiri. Itu zaman sekarang ni, zaman yang mana orang hanya duduk dengan hanya pegang satu handphone, tekan boleh buat duit. Duit tu bukan untuk dia pun, untuk dia start invest dan bagi pada orang lain. Ni zaman sekarang ni. Zaman di mana orang boleh kaya dan orang boleh miskin dengan perancangan, dan minta pada Allah Ta'ala agar perancangannya itu seperti yang dirancang. Baik. Di akhir ni tuan-tuan perempuan, Nabi SAW pesan kepada Muaz bin Jabal, ya, la tazula qadaman abdin yaumal qiyamah. Saya pun sanggup berhenti kerja semata-mata untuk jaga anak sendiri. Betul, ya. Betul tu ustaz, pencen akhirat pula, betul, ya. Saya pun pencen je berhenti kerja. Sebab tengokkan anak, nak pergi tengok laptop, tengok macam-macam benda yang kita kena prioritize, ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan PKP ni untuk kita restructure balik. Tahu tak disebabkan PKP ni, berapa banyak kedai-kedai arak terpaksa tutup? Berapa banyak kedai-kedai judi terpaksa tutup? Berapa banyak kedai-kedai pelacuran, rumah-rumah urut terpaksa tutup? Betapa banyak hiburan-hiburan yang terpaksa tutup? Walaupun kita nampak ialah banyak ekonomi kita terganggu, tapi banyak maksiat yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Saya kira tahun lepas sampaikan satu aplikasi apps dipanggil sugar boom ke apa ke.
Ini aplikasi pelacuran, ya. Pelacuran tu maksudnya siapa nak kawan dengan saya, siapa nak tidur dengan sugar daddy, wujud sugar daddy di kalangan masyarakat muda. Tapi sebab dah ada PKP, orang pun tak boleh takut. Bukan cerita nak berzina, nak berjumpa pun takut, nak bersalam pun takut. Allah angkat, Allah turunkan bala, tutup semua maksiat. Ya. Mana ada orang berani dah nak pergi ke kelab-kelab di Kuala Lumpur tu, kelab malam semua tutup pasal beroperasi sampai pukul 8 je. Pukul 8 tak ada nak malam, cerah je. Ya, industri arak jatuh, industri judi jatuh, industri rumah urut pelacuran jatuh. Tuan-tuan, banyak hikmah yang boleh kita dapat sebenarnya yang kita tak nampak. Ialah memanglah masjid surau tutup, tapi Allah Ta'ala turunkan bala ini, tutup semua maksiat. Kita doa pada Allah Ta'ala agar ianya memberi kesan yang mendalam pada masyarakat kita. Zaman sebelum PKP, maksiat dekat hujung jari je. Di kawan-kawan saya, tuan-tuan, dia pensyarah. Dia kata pelajar-pelajar ni sanggup jual diri dia untuk dapat markah tambahan. Dia sanggup cakap kat lecturer pegang saya lecturer boleh tak bagi saya 2-3 markah? Lecturer peganglah tangan saya. Nampak? Dia siap offer diri dia. Ini musibah yang besar. Allah turunkan bala umpama PKP, Allah turunkan ujian coronavirus ini, dan PKP semua lockdown, maksiat ini terhalang. Allahu Akbar. Ini semua bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak menyelamatkan institusi kekeluargaan. Kita ada bait Muslim, rumah-rumah orang Islam yang mesti dijaga. Allah Taala turunkan bantuan seumpama itu. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut 4 perkara la tazula qadaman abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu anil arba'ah. Tidak akan berganjak kaki anak Adam di padang mahsyar melainkan ditanya 4 soalan. Soalan yang pertama, an umrihi fima afnah. Yang kedua, an syababi fima ablah. Yang ketiga, an malih min aina iktasaba wa fima anfaqa. Yang keempat, wa an ilmihi fima fa'ala fih. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya di padang mahsyar, kata Nabi SAW, tentang umurnya. Umur yang banyak Allah Ta'ala berikan pada kita ini, Allah akan tanya balik. Allah sebut dalam surah Al-Asr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah akan tanya amanah masa yang Allah berikan, kita buat apa? Kalau umur kita sekarang ni 38 ke 40 contoh. Macam saya, umur saya 30 berapa, saya pun tak ingat dah, 36. 85, 20, 21, 36 tahun. Allah akan tanya 36 tahun ni contohnya, berapa banyak Quran dah hafal, berapa banyak hadis kita dah hafal, berapa banyak manfaat pada manusia lain kita dah buat. Allah akan tanya faktor umur. Jangan cerita umur 60 tahun. Sekarang ni pun saya dah tak tahu apa nak jawab kepada Allah Ta'ala. Banyak masa Quran pun masih lagi tunggang langgang tak hafal. Kalau amanah masa Allah berikan, Quran masih tak hafal, umur 36 tahun, tidak ada paling kurang 20 surah, 20 juzuk untuk dihafal, maka jauh kita daripada matlamat untuk memanfaatkan masa yang ada, amanah masa. Yang kedua, tentang syabab, an syababi fima ablah, tentang kepemudaan, tentang tenaga. Allah akan tanya tentang tenaga yang banyak ni kita buat apa? Kalau budak muda tenaga banyak, dia suka pergi gym, pergi push up, pergi pull up, pergi bench deep, pergi senam aerobik, pergi yoga, penat, pergi jogging 5 km, 10 km. Itu untuk apa? Kalau untuk kuatkan badan demi Islam, maka itu terpuji. Tapi kalau kuatkan badan hanya untuk menunjuk-nunjuk, maka itu terkeji. Kalau gunakan kekuatan fizikal untuk menarik pandangan yang bukan mahram kepada dirinya, lagilah berdosa. Jadi Allah akan tanya tentang tenaga yang banyak. Yang ketiga, kata Nabi SAW, Allah akan tanya tentang harta, daripada mana dapat, ke mana dibelanjakan. Harta kita banyak dapat, syukur, Alhamdulillah. Tapi hati-hati, kita akan ditanya setiap ringgit yang kita dapat, semuanya itu questionable dan answerable. Gitu. Semuanya akan ditanya dan kita kena jawab. Kalau duit banyak tak apa, tapi tahu daripada mana dapat. Jangan membujur lalu melintang patah. Asalkan masyuk, kita sapu. Takut esok nak jawab depan Allah, gegar lutut. Ya Allah, saya tak tahulah ya Allah. Saya duduk goyang kaki, duit masuk ya Allah. Saya tak tahu. Sebab tu kata Nabi SAW, harta yang terbaik adalah harta yang dia usahakan dengan tangannya sendiri. Ada sebab Nabi sebut umpama ini. Iaitu, maksudnya kita buka kedai, kita berniaga, dapat duit, itu duit yang barakah. Berbeza dengan kita duduk goyang kaki, duit masuk. Kecing masuk kan.
Kita zaman sekarang semua nak macam tu. Kalau boleh duduk tengok TV, duit masuk. Sedangkan Nabi kata sebaik-baik harta adalah kita sendiri usahakan. Maksudnya apa? Maksudnya kita tahu nak monitor duit ni datang daripada mana. Berbeza dengan kita hanya duduk depan TV, tiba-tiba duit masuk, kita pun tak tahu, ni duit saya, halal ke haram, lantaklah ustaz, yang penting dapat dulu. Bahaya. Sebab esok susah nak jawab depan Allah Ta'ala esok. Min aina iktasaba, pada mana dapat, wa fima anfaqa, dan kepada mana duit kita diberikan. Duit banyak, syukur alhamdulillah, di mana kita belanjakan. Bila duit dah banyak, cara cakap pun dah lain. Bila duit dah banyak, cara sembang pun dah lain. Bila duit dah banyak, pembelanjaan pun dah tak ada prioriti. Alah, guna je ustaz, duit banyak kan? Duit banyak, guna je bang, beli je apa yang nak. Dulu duit tak banyak, sabarlah, duit tak ada. Bila duit dah banyak, tak payah sabar, beli je, duit banyak, ambil kat kredit ni, swipe je. Kan? Allah akan tanya setiap ringgit yang kita gunakan, di manakah tempatnya, apatah lagi kalau tidak bayar zakat. Dan yang terakhir tentang ilmu, an ilmihi fima fa'ala fih, tentang ilmu kita. Sejauh mana kita gunakan ilmu ini untuk memberi manfaat pada diri sendiri dan pada ahli keluarga kita dan pada masyarakat. Kita ada ilmu petang ni, kita dapat maklumat, kita dapat ilmu, kita dapat maklumat, kita jadikan ilmu dengan beramal dan kita sampaikan. Kita sampaikan kisah-kisah ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kita sampaikan pesan Nabi kepada sahabat yang 4 perkara ni yang akan ditanya di padang mahsyar. Sampaikan pada anak-anak kita tentang kisah bagaimana Nabi diuji dan bagi tahu macam mana cara hidup Rasulullah SAW di saat berhadapan dengan ujian. Jadi ini semua poin-poin penting yang boleh kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup yang sekaligus menutup kuliah petang kita pada petang ini. Marilah sama-sama di akhir ini untuk sama-sama kita terus meningkatkan kualiti ibadat. Ya, secara khususnya untuk pembangunan Surau An-Nur Fasa 3A Seremban, iaitu dana untuk pembangunan surau dan aktiviti-aktiviti pengimarahan surau. Surau ni antara surau yang hebat di Seremban. Tuan-tuan rugi kalau tidak membantu mereka, sebab banyak sangat kuliah-kuliah agama yang mereka taja, mencari asatizah yang luar biasa. Ada Da'i Fuad, ada Ustaz Izmir Faris, ada Ustaz Roslan, Masya Allah. Boleh sumbang kepada bank Islam 05012010053038. Bank Islam untuk Surau An-Nur iaitu 05012010053038. Sumbangan tuan-tuan perempuan mewakili Barisan AJK Surau, saya dahulukan dengan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih di atas sumbangannya, dan pada masa yang sama saya juga mengucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan perempuan hadir pada petang ini. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di atas pertemuan ini, walaupun pertemuan yang cukup ringkas, tapi kita beriman pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sedang berbangga-bangga dan menyebut-nyebut nama kita kerana kita berada di taman-taman syurga yang menjadi asbab kita bertemu kembali, berhitung di padang mahsyar di kalangan orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga berjumpa lagi, apa yang baik itu pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas jemputan kepada semua AJK dan juga penganjur. Dan mari sama-sama kita menginsafi hakikat kita. Dan selamat berpuasa 6 bagi yang masih lagi berjuang. Dan selamat Hari Raya bagi yang dah pun habis berpuasa 6. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal ibadat kita. Taqabbalallahu ta'atikum. Allah terima segala amal ibadat kita. Qul am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Maaf Azal Batin minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang kembali kepada fitrah dan berjaya di dunia dan berjaya di hari akhirat. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa untuk tekan button like pada Surau An-Nur Fasa 3A, tekan follow untuk semua notification dan tekan button share. Lagi banyak kita berkongsi, itu adalah possibility kebarangkalian untuk mendapat kebaikan lebih tinggi. Tidak ada modal yang besar pun diperlukan, hanya perlu tekan button like dan kongsi. Tekan button setuju dan kongsi, sebab
Sebab itu menepati salah satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kita dengar kebaikan, kita sampaikan pada orang lain. Mudah-mudahan di hadapan Rasulullah SAW kita berjaya menjawab, ya Rasulullah, aku dah buat sehabis baik ikut kapasiti kemampuan diriku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Tuan Haji Mak Muda, Puan Aina, Hakak Niza, terima kasih hadir Puan Rusna Umar, Siti Maisarah, Kak Syah, Puan Lin Mazlin. Masya-Allah, hebat semuanya yang hadir pada petang ini. Jumpa lagi di siaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.